kita masuk fasa 3. Tuan-tuan catat-catatlah sama kan masa kita bincang tadi, catat sikit. Okey. Fasa 3 ni adalah mengkaji dan menyemak semula. Yang ini biasa sangat ni tuan-tuan biasa buat ni. Jadi tak ada masalah sangat saya ingat. Maksudnya saya duduk diam je ni. Okey, kita tengok, kita mula-mula kita ukur dulu pencapaian objektif projek dan ukur pencapaian hubungan ataupun keberkesanan hubungan kita dengan orang luar tadi. Yang seterusnya, dia kaji semula. Kita tengok balik tang mana yang kena tambah baik, tang mana yang kena okey, nak sustain, okey. And then yang tambah baik tu barulah kita buat cadangkan apa penambahbaikan yang perlu. Okey, kita pergi masuk dalam fasa 3. Fasa 3 slide ni pun satu je. Okey, satu highlight sahaja. Jadi bendanya kena betul-betul bincang lah. Okey, apa yang penting di sini kan, yang kita bincangkan ni adalah benda-benda yang kita nak tuan-tuan pastikan berlaku. Yang lain-lain tu kebiasaan kita buat. Okey, baik, kita tengok. Dia nak minta tuan-tuan nyatakan idea berdasarkan pengalaman. Okey, pelaksanaan projek jaringan jalinan yang pernah anda laksanakan. Cuba tengok balik apa yang pernah tuan-tuan buat dulu kan. Okey, bagaimana anda menentukan keberkesanan projek? Dia tanya macam mana nak tahu projek tu berkesan ke tidak? Tolong bantu saya. Maklum balas, dapatkan maklum balas. Maklum balas siapa? Daripada guru-guru sama ada sesuai ke tidak yang pedagogi yang diterima daripada pihak BC tu. Okey. Betul ya? Apa Ya. aktiviti? Betul. Okey. Okey, kalau aktiviti kami tu pelajar, sebab kami buat untuk pelajar, jadi of course dari segi pencapaian dia lah, pencapaian daripada 4 skills ya, reading, speaking, listening dan juga writing. Okey, Puan Victoria buat British Council ni bersama dengan pelajar ataupun fokus kepada kejadian guru? Pelajar. Oh, pelajar. Okey. Tak apa, Pak Aisyah jelas sikit ya. Okay, kalau kita lihat pelajar-pelajar kita di sekolah ni, dia bersifat one off. Dia datang, habis satu peringkat, dia akan keluar dari sekolah kita kan. Maka nanti kita akan buat lagi perkara yang sama, pelajar tahun 2021, konsep yang sama. Nanti pelajar tu pun habis keluar. Masuk pula tahun 2022 kita buat konsep yang sama. So, di sini kita lihat bahawa guru kita juga masih tidak menguasai kemahiran-kemahiran yang dikongsi oleh British Council tadi. Dia sepatutnya kita kena it's a 2-in-1 ya, 2-edged sword. Iaitu sebab tu saya tanya tadi. 2-edged sword. Guru dalam masa yang sama, guru juga belajar. Guru kami juga didedahkan dengan pedagogi yang dibuat oleh volunteers ini. Ya, sebab guru kita ni jarang bertukar setiap masa kan. Kalau tukar setiap masa mesti ada something wrong somewhere lah di organisasi berkenaan kan. Okey, baik, itu yang saya tanya tadi tu. Baik, satu lagi kan, apa yang Cik Fazil kata tadi tu, bila kita Puan Victoria kata pada murid tadi, tapi kita tengok balik, asalnya projek kita, program kita tadi tu untuk apa? Ni kan, aktiviti pertama kita adalah untuk pedagogi guru. Nah, cuma dia punya result ialah kepada pelajar, kemenjadian murid. Jadi dia jauh lah sikit, tapi bolehlah bubuh untuk pencapaian ni bolehlah, tapi tidak direct kepada kita punya sasaran projek tu. Okey, maknanya tadi bila Puan Victoria kata tadi dia buat 2 juga, cikgu pun didedahkan. Okey, cikgu didedahkan tu apa pengukuran yang kita nak buat kat dia? Mungkin ada pencapaian kejayaan guru. Macam mana? Kejayaan guru di peringkat PPD ataupun negeri. Contohnya guru cemerlang ataupun mungkin guru tu menang penulisan, kajian tinggi tindakan dan sebagainya.
Okey. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, kadang kita guna benda tu setiap awal tahun. Tetapi kenapa kita tak highlightkan benda tu, dan perkara itu diguna seluruh Malaysia untuk guru-guru kita. Melalui peningkatan markah di dalam SKPMG standard 4. Pandai, bagus. Yes. Kita dah guna standard tu. Jom balik, habis dah. Saya Maknanya pencapaian guru dalam SPM 4. Tapi kena spesifik lah berapa persen semua tu kan kalau dalam objektif. Cuma dekat sini kita tanya bagaimana menentukan, jadi kita nyatakanlah. Kita nak tengok maklum balas, kita nak tengok pencapaian murid, kita nak tengok pencapaian guru dalam standard 4. Ada lagi tak yang tertinggal? Baru Fizah macam nak bercakap sesuatu tu. Silakan. Tak, tadi saya sebut SKPMG dulu, lepas tu lupa nak tutup. Okey. Okey, cukup kot ni. Cuba Zil, okey dah? Tiga indikator dia nak tunjukkan macam mana menentukan keberkesanan projek. Cukup tak? Cik Fazil, cukup tak? Puan As, pencapaian apa tu Puan As untuk murid? Assalamualaikum Puan. Ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya Cik Jamzi ya. Saya tadi minta maaf lah, tadi kan putus-putus ada parent datang masuk sejak apa semua nanti, tapi saya masih mengikuti perbincangan kita. Jadi kalau kita bagian kebersihan, kalau kita masuk data macam mana Puan? Memang data. Data masuk apa tu? Masuk keputusan macam maksud saya dulu saya buat satu program dengan bawa ECRL dengan UMP dengan sekolah saya. Jadi lepas tu result memang meletup lah. Jadi keberkesanan kita tengok pada data result tu. Data apa tu? Data result apa tu? Data result keputusan PMR pada tu. Okay. Sama lah macam tu nombor 2 tu. Lebih kurang ni lah pencapaian murid dalam Pak Kemahiran ataupun exam macam tu macam tu. Tak, maksudnya kita keberkesanan tu kita lebih pada statistik tu yang ada angka maksud saya. Okey, ada data Boleh pencapaian. Boleh atau tidak kalau kita nak gunakan teacher's voice, student voice dalam nak menentukan keberkesanan ini? Yang ni maklum balas ni, this is teacher's voice. Yes, student voice. Tak nampak lah tu. Teacher's voice. Student voice boleh tak? Tuan-tuan maklum ada? Boleh? Ya, ada. Boleh. Okey, student voice. Student voice ni boleh je buat dalam bentuk saya semak ke kan? Maklum balas tadi lah. Dekat tulis boleh gabung dengan pertama tadi Puan As. Ya ke? TV dan SB. Baik. Guru/murid. Okey, ada lagi tak tuan-tuan? Ada lagi tak nak tengok keberkesanan projek, program? Tapi memang betul Cik Damzi kata tadi, dia kena ada data. Yes, semua ini adalah data. Sama ada secara kualitatif ataupun kuantitatif. Dia kena ada kalau ada data. Kalau ada data, maknanya mesti ada alat ukur. Yang tu yang penting. Yang saya tegaskan di awal tadi mesti ada angka. Sebab kita nak lihat perubahan angka tu. Data dalam bentuk angka tu sangat penting. Jangan ditulis dalam bentuk kenyataan memuaskan, baik dan sebagainya, sukar untuk dinampakkan. Tapi kalau dalam bentuk angka, tuan-tuan dan puan nampak dengan lebih jelas walaupun bergerak daripada 9 ke 8 ataupun 5 ke 2. Contoh. Dia akan nampak perubahan tu. Ya. Okay. Tadi sebab kita punya TOV tadi GPMP dia 7 kan? Mungkin kat sini kita nak tulis GPMP dah jadi 5 ataupun 4. Okey. Baik, ada apa-apa lagi tak tuan-tuan tentang menentukan keberkesanan projek? Ada lagi? Tak ada? Tak ada Puan. Alright. Okay, ada pun. Ada orang tadi saya cakap dengan slide. Okay. Next. Dalam fasa 3 juga, lepas kita tengok apa yang kita nak ukur tadi, keberkesanan projek. Okay.
Kalau keberkesanan hubungan macam mana? Nak tengok apa? Kita duk sembang pasal projek je. Lupa pula. Macam mana kita nak tengok keberkesanan hubungan kita dengan pihak luar tu. Kena juga ada penilaiannya. Macam mana tu? Kita nak Cuba fikirkan. macam mana nak tengok berkesan ke tak hubungan ni macam mana tuan-tuan? Ini yang tak biasa buat rasanya, tapi kita kena fikirkan apa yang kita betul buat. Ikut konteks sekolah. Saya pada pandangan saya kita tengok macam mana hubungan komunikasi dengan dia. Macam mana sama ada positif ke negatif ataupun lebih banyak kali berhubung contohnya. Sentiasa berhubung. Maksudnya sentiasa positif. Ada keyword tu kekerapan. Ada momentum untuk tu. Ada momentum. Macam mana nak cakap kekerapan dan momentum tu? Macam mana Dengan ukur? edarkan borang penilaian, edarkan borang maklum balas. Jom. Alas. Nancy. Wah. Gitu. Ya. Yes. Lagi? Kita bagi dia. Ada tak perkara yang tuan-tuan dan puan rasa boleh lagi membantu untuk kita melihat kebersamaan agensi luar dengan kita tu? Apa lagi? Macam tadi kan, dalam dokumen persefahaman tadi kan, kita dah cakap kat situ, betul tak? Mutual benefit. Tengok balik mana dia tadi. Kita dah kata kita nak tulis kat situ, ni. Manfaat bersama ni. Boleh tak dia menjadi satu kayu ukur sama ada hubungan ni berkesan ke tidak? Boleh tak? Tuan? Kita kata tadi kita nak manfaat bersama. Sekolah dapat ABC. Agensi luar dapat yang ABC yang ni. Jadi boleh tak apa yang kita sign tadi tu menjadi pengukur kepada keberkesanan hubungan kita? Boleh pun. Kita tengok balik British Council dapat tak benda-benda yang dia nak tadi, yang benefit untuk dia. Dia kata untuk CSR, yes dapat. Untuk menyebarluaskan dia punya company, yes dia dapat. Lepas tu apa lagi, menambah kemahiran staff dia itu untuk deal dengan anak-anak yang ada di sekolah awam kan. Yes dia dapat. Tiga-tiga dia dapat, means hubungan itu sebenarnya okeylah, berkesan lah tu sebab kita Sebenarnya itu berdasarkan feedback daripada BC itu sendiri, feedback daripada mereka. Oh, yang ni lah masuk dalam sini ya? Ya. Masuk dalam maklumat sini. Okey. Puan Az, boleh saya tambah satu Puan Ya, Az? boleh. Sebenarnya kita boleh sukat dengan perkara yang lebih mudah. First step kita iaitu bila kita nak adakan mesyuarat sama ada virtual ataupun secara face to face, kita lihat di kehadiran agensi luar dengan kita. Adakah setiap sesi yang kita adakan tu kehadirannya penuh ke macam mana? Kan? Cukup tak cukup quorum kita dengan agensi luar tu? Maka kita ada checklist kehadiran. Kalau contoh sekolah kata 5 orang, agensi luar ada 5 orang, yang hadir 10 per 10, setiap kali sesi 10 sama ada online ataupun bersemuka. Itu juga telah menunjukkan bahawa hubungan tadi berjaya sebab kita ada checklist itu. Itu salah satu yang kita boleh buat. Kadang kita terlupa benda tu. Dan lihat komitmen agensi luar dengan kita. Okey, teruskan Puan Az. Okey, yang tu boleh masuk dalam kekerapan hubungan. Boleh? Kita berhubung dengan dia datang, and then kita tengoklah bila berapa banyak kali kita berhubung, banyak kali dia pula yang respon dekat kita. So kita kira semua tu. Okay, boleh. Okay, next. Tuan-tuan perempuan, ada lagi tak kat depan ni? Ada Puan. Seorang je. Yang lain tak ada pun? Ada. Okey. Baik. Aduh. Kita pergi pada Adakah saya... next table tu kolom yang kedua. Okey. Next. Kita tengok apakah tindakan anda jika projek tidak berkesan. Tiba-tiba bila sukat-sukat benda ni lah, tengok projek tak sampai pun, buat penat je lah buat. So, tindakan yang selalu tuan-tuan buat. Kalau tengok tak berkesan. Secara umumnya dia tak capai. Yes? Mungkin buat postmortem. Yes. Okay. Postmortem.
Okey, daripada postmortem, apa yang tuan-tuan dapat daripada postmortem? Penambahbaikan. Betul. Kena pasti Kelemahan. ke apa kan, ruang penambahbaikan. Ya, ruang penambahbaikan. Tak mau guna perkataan lemah. Okey. Okey. Okey, maknanya kalau betul-betul yang tuan-tuan buat, dia akan ada perkara-perkara yang kita tengok, okey, ni sebenarnya British Council ni tak sesuai kita kata kan. Contoh kan. Ataupun kita kena top up ni, cikgu kita ni kita kena bagi task. Bukan duduk belakang tengok aja. Kita suruh dia buat sesuatu. Untuk ada dia punya framework tugasan dia. Dan British Council menyampaikan sesi untuk budak beranak, yang cikgu ni buat apa? Kita ada task kat dia. Dia tambah baik yang itu. Sebab kita tengok masa sesi dengan murid-murid, cikgu ni dia duduk belakang tak ada buat apa. Duduk tengok aja kan. Jadi kita di situ. Sesi kali pertama mungkin BC siapa nak sebagai tenaga pengajar, guru sebagai VC, tapi kali kedua kita nak ubah guru kita jadi tenaga pengajar dan BC jadi VC. Sesi ketiga mungkin kita boleh buat team teach. Itu di antara peringkat yang kita cuba nak garapkan kejadian guru kita. Jangan design. Semua sesi dikuasai oleh BC. Akhirnya guru kita tak nampak, tak dapat. Walaupun dia duduk sekali dalam sesi berkenaan, tapi pelibatan secara total itu tidak berlaku. Sekarang kita nak pelibatan secara total dalam kejadian guru kita yang disokong oleh agensi luar. Okey, teruskan Puan Nas. Okey, tadi saya dengar ada suara yang nak bagi respon. Siapa yang tadi? Cikgu Mara. Ya. Dr. As nak tanya that means postmortem ni kita jangan tunggu sampai hujung lah ya kan? Ya, betul. As the thing is progressing tu kita. Betul doktor, sebab kita kena kaji kejayaan kecil. Bagi setiap peringkat yang kita laksanakan, kita kena lihat. Sebab tu kita ada pemantauan tu tadi ni. Pemantauan yang perlu diadakan dan pelaporan itu perlu dilaporkan kepada kedua belah pihak. Sebab itu adanya unsur kejayaan kecil yang kita dah capai. Yang kita dah review di peringkat pemantauan itu. Okey Puan As. Okey. Tadi ada lagi yang nak respon. Ya, boleh. Boleh saya tambah? Boleh. Okay, actually penambahbaikan ni setiap selepas PDP itu kan berlaku, kita ada ruangan refleksi. Jadi di sana sebenarnya kita boleh tambah atau tambah baiklah mana-mana yang kurang atau adjust kesesuaian. Okey. Tentu. Yap. Atau itu adalah yang berkala ini. Postmortem last kali. Berkala ni tak ada lah sepanjang kan. Kita kata refleksi. Yang kata puan kata tadi apa, sepanjang tempoh tu kita buat postmortem tu sebenarnya adalah refleksi. Betul ke? Betul. Ya, postmortem memang last. Ya. Ya. Okey. Okey. Yang tidak berkesan ni Satu lagi. Ya. Mungkin satu lagi Puan. Ya. Kalau katakanlah jawatan kuasa tu tak berfungsi. Tu nak dengar. Kita tukar personal orang in charge tu. Maknanya bila tindakan kita tadi okey, kita dah tengok tak berkesan, kita postmortem, kita tengok jawatan kuasa jawatan kuasa nak kata apa susun semula. Susun semula. Personal jawatan kuasa ke? Jawatan kuasa pelaksana. Pelaksana. Okey. Yes. Kadang-kadang tak tengok pun jawatan kuasa tu ya. Kita main kata apa nama? Pengisian kita je yang tak kena. Jawatan kuasa tu pun sama. Okey. Lagi? Ada lagi tak yang tertinggal? Kalau tak berkesan, apa kita nak buat?
Dia tahu tengok tak ada, kita terus motor. Bedah siasat tengok-tengok. Kita cari, okey ada ruang-ruang nak tambah baik. Okey, sebelum ni pun, okey bila habis pun kita dah memang buat refleksi. Daripada situ kita nampak datang mana yang tak kena. Okey, dan situ jugalah kita akan timbul rasa macam kita kena susun semula datang kuasa kita. Ada lagi tak? Ubah jalinan projek dengan syarikat lain. Yang itu kita kena macam bila kita tak projek kita tak berkesan, kita semak mula potensi agensi dua tadi tu. Kemungkinan dia tidak mendatangkan impak, kemungkinan tak sesuai, ataupun kita boleh bincang semula dengan dia untuk dia kemas dia punya strategi penyampaian. Okey. Okey. Ada lagi? Tak ada. Tak ada Senyap je. Boleh tanya tak? Boleh sila-sila. Boleh tanya. Okey. Katakanlah kita nak batalkan dengan agensi luar tersebut. Ada sebelum katakan kita nak belum projek habis tapi kita nampak tidak berpotensi ataupun kita tak nak sambung tahun berikutnya. Ada cara-cara dia ke kita nak? Alright. Itu tadi kita berbalik kepada yang ini. Dekat sini tadi dah kata kan kita dah bagi tempoh kerjasama kita katakan setahun. Tapi dalam tengah-tengah tu 3 bulan kita tengok Allah sakitnya kan, tak boleh lah dengan dia ni, tak boleh. Sebab mungkin dia bawa bad influence. Contoh dah, saya kat swasta, dia punya trainer adalah volunteer mereka. Kadang-kadang pakaian tu tidak ada etika pemakaian yang macam kita nak. Kan, masuk dengan volunteer tu, masuk dengan subang sebelah lah, budak lelaki ada tocang kan. Saya pernah tengok benda tu dekat saya kat swasta ni, dia buat volunteer tu untuk kelab kepimpinan di sekolah-sekolah. Okay. Dia bawa masuk that kind yang pemakaian yang begitu. Jadi kita rasa memang rimas. Kita dah tegur pun dia still buat juga. Kan, dia tak boleh ubah. So kita tak nak. Kita tak nak influence tu masuk dalam sekolah kita. So apa yang kita boleh buat ialah dalam ni tadi kita dah kata dah. Okay. Kita akan kalau rasa ada benda yang tak kena, kita boleh beri notis atau surat untuk menamatkan kerjasama dalam tempoh berapa lama sebelum. Dia ada kat situ. Okey, kalau tuan-tuan rujuk dokumen yang sebenar memang ada tulis dalam tempoh 3 bulan sebelum ataupun 2 minggu sebelum kita akan sertakan notis untuk menamatkan kerjasama. Jadi dia bergantung pada surat yang ni tadi. Kita dah setuju. Pak saya jelaskan. Ya. Sebab itulah pentingnya di kolom yang kedua itu, apakah tindakan kita jika projek itu tidak berkesan. Kita mungkin kali pertama kita kena review balik. Jangan terus kita buat kali pertama, sebelum kali pertama kita dah buat keputusan untuk kita memutuskan hubungan JNJ itu. Itu adalah tidak patutlah. Lepas kita mengambil tindakan yang kedua selepas buat penambahkan, barulah kita tengok keberkesanan itu sama ada ni impak yang tinggi ataupun tidak berimpak tinggi. Lepas kita dah mengambil langkah kontinuasi yang kedua. Jangan terus hasil daripada pembentukan kali pertama terus kita membuat keputusan untuk kita memberhentikan hubungan itu. Itu adalah tidak adil lah, tidak betul lah kaedahnya. Sebab itu ada ruangan kedua itu mengatakan apakah tindakan anda jika projek tidak berkesan. Kita masih ada ruang ataupun peluang untuk buat penambahkan. Okey, Pak Nas. Ya. Okey. Baik, ada lagi tak soalan? Dr. As, nak tanya kalau selain daripada MOU, sebab MOU tu dia sebenarnya perlu ada peguam dan sebagainya. Yes, dia penasihat undang-undang kita panggil PUU. Ya, betul. So kita, sebab kami biasanya buat perjanjian persefahaman. Yes, LOU. Ya. LOU, sorry, notes. Sometimes kalau tak nak libatkan sekolah, kami sediakan antara pihak PIBG dengan organisasi tersebut. Yes, boleh. So is that okay? Okay, sebab PIBG dia tak adalah macam nanti jadi satu orang kata apa pertikaian pula kan, sebab kita collaborate dengan swasta, betul tak?
Ya. Jadi susah sikit kan kita atas nama PIBG. Yes. Okay. Ya, sebenarnya itu adalah jalan yang terbaik sebab apa saja bentuk sumbangan yang diberikan oleh pihak agensi luar terutama kewangan kita boleh salurkan ke PIBG. Kalau dimasukkan ke direct ke sekolah itu dia dari segi salah etika itu kita memohon pembentukan daripada pihak luar. Patutnya kita gunakan medium yang ada di sekolah kita untuk kita dapatkan hubungan itu yang lebih baik. Tak salah puan untuk kita libatkan PIBG sebab nanti kita akan dapat semua kewangan ataupun peralatan. Dari segi kepakaran tak ada masalah kalau pihak sekolah. Tapi bila melibatkan kewangan itu yang akan jadi masalah nanti. Di mana duit itu nak diparking dan digunakan pakai. Terima kasih. Okey. Kita pergi seterusnya kot, Cik Fazil. Dan kolom ketiga. Dah kita kena pasti apa yang tak berkesan tadi tu, kita pun ambil tindakan ini. Apa pula tindakan jika projek anda amat berkesan? Tengok-tengok huyo, memang berjaya lah kali ni kan. Kita panggil British Council, memang cikgu berubah totally, mengajar pun dah macam dah macam motivator mengajar kan. Jadi anak-anak pun minat dengan bahasa Inggeris sehingga kan tak payah suruh cakap bahasa Inggeris pun dah cakap. Jadi tengok sangat berkesan. So apakah yang Tuan akan buat? Jalan dia. Silakan, siapa nak cakap? Sambung lagi. Sambung lagi lah. Sambung apa itu? Sambung lagi kerja usaha sama kita dengan British Council untuk mungkin dia ada kepakaran lain pula ke selain daripada pedagogi tu? Untuk meluaskan pengisian lah, macam pengisian dia lain pula lah kan. Okay, bukan meluaskan, macam mengembang, berkembang. Tak apalah ayat apa pun, tapi makna dia nak expand dia punya function, role dia tu. Selain daripada dia jadi trainer, mungkin ada benda lain pula dia tambah lagi kan. Lagi? Apa lagi? Kalau dah kita memang wow, bestnya projek ni. So, apa nak buat lagi? Kita teruskan tapi masih dengan penambahbaikan. Saya pasti ada ruang untuk tambah baik lagi. Okey. Teruskan, samalah sambung, okey. Dengan kemas kini lah, kemas kini lah kata macam tu Macam kemaskan, nak kemas kini tu kemas apa sebenarnya? Kata kalau benda lain elok dah okey, kita tak mau usik dah. Apa yang nak kemas kini lagi? Patut tak? Kalau benda ni berkesan, ya Allah, bestnya lah. Aku nak share dengan kawan-kawan. Ada tak terbit macam tu dalam hati? Ada tak ingin? Ada tak? Perlu tak ambil tindakan, saya nak share dengan kawan-kawan? Ada tak? Nak libatkan orang lain. Ya, maknanya di sini kemas kinilah kita punya macam pelaporan untuk dikongsi dengan sekolah lain. Macam amalan terbaik lah. Maknanya pelaporan kita dengan gambar, dengan apa semua kita buat montaj ke. Jadi kita nak war-warkan pada orang luar. Jadi kita kemas kini yang itu. Ya, kat dalaman boleh berlaku. Contoh kalau kita buat BI, kita buat peringkat dalaman sekolah kita. Orang yang hampir dengan kita. Boleh tak boleh? Saya tanya. Apa tu? Lagi sekali soalan? Tak dengar tadi. Tempatlah tulis pelaporan tu dikongsi dengan sekolah lain kan. Saya lontar pada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak kalau kita nak sebar luas pada panitia ke ataupun pada GK lain ke? Boleh tak tidak? Boleh. Kita jemput anak murid mereka untuk menyertai. Kita beri ruang. Anak murid? Tepat. Sorry. Anak murid. sorry. Guru lain yang berdekatan sekolah. Guru lain, guru yang berhampiran. Guru berhampiran. Ya Allah, kesiannya. Guru dari sekolah yang berhampiran. Kesiannya guru-guru di sekolah kita tak dapat juga, tuan-tuan nampak juga di luar Cik Fazil maksudkan tu nak share dengan dalaman. Contoh tadi buat tadi mungkin atas panitia BI saja kan. Masa kita nak BI. Kami nak buat jaringan lagi Encik Fazil. Dia dapat orang Program staff perkembangan staff. Ya, maknanya kita share dengan panitia lain pula. Maknanya you can, maknanya bukanlah dengan BC dah, dengan orang lain pula lah.
Bukan guru BI sajalah. Maka tuan-tuan dah nampak keberkesanan tu, tuan-tuan mungkin boleh libatkan panitia bahasa Melayu kan untuk join dengan kita, ataupun ketua-ketua panitia untuk join kita, di samping kita menjemput juga sahabat-sahabat kita di luar pagar sekolah kita untuk kita join. Maknanya kita dah expand dari segi kemahiran dan knowledge dari pengendalian pedagogi yang dikendalikan oleh BC kepada kita tadi. Okey, terima kasih Puan. Ya. Ada lagi tuan-tuan dan puan? Mengadakan PLC. Mengadakan PLC boleh bersama dengan sekolah lain jugalah. Okey. Sitar ataupun sekolah lain lah. Tak semestinya Sitar. Sekarang ni online kan. Sekolah lain pun ada. Terima kasih kepada penyumbang idea itu sebab kita berada di saat akhir ni sebelum kita Okey, kita dah nak rehat dah Cik Fazil. Ya, betul. Macam mana? Dengan kita punya task kita habis dah ke? Dah habis dah untuk fasa 3 ni. Ya, kita akan sambung fasa 4 di slot yang kedua. Alright, fasa 3 kita dah on tadi. Harap tuan-tuan memang kalau confuse sikit-sikit tu biasalah, sebab baru kali pertama kita go through this process. Okay?